Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao bagi keberangkatan negara. Gambaran penuh trend penyakit tidak berjangkit dan status kesihatan dan pemakanan penduduk, fokus kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan kali ketiga. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berangkat ke Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao bagi keberangkatan negara yang akan berlangsung pada 3 hingga 4 Oktober 2023. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu atas undangan daripada Tuan Yang Terutama Tong Loan Sisolin, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara sejak terjalinnya hubungan berkenaan pada 27 Julai 1993. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ksatria, penasihat khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, pesuruh jaya polis, pasukan polis Diraja Brunei dan pemerintah angkatan bersenjata Diraja Brunei. Usul yang dirangka oleh Majlis Penasihan Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kepada para pemimpin APEC menerusi tema Pelan Kerja Ekuiti Kelestarian Peluang antara yang terkandung dalam buku laporan APEC. Buku laporan tersebut diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, oleh Dayang Nik Hafimi Abdul Hadi, Pengarah Eksekutif LVK Group of Companies. APEC mengenal pasti tindakan konkret yang akan memajukan ekuiti dengan memudahkan kumpulan yang mempunyai potensi ekonomi yang belum diterokai, termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana, wanita dan usahawan orang asli untuk terlibat dalam perdagangan. Usul tersebut akan dibincangkan semasa dialog tahunan APEC pada bulan November nanti di San Francisco. Pelbagai pihak terus menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara-acara keagamaan. Jabatan Mufti Kerajaan mengadakan majlis ceramah khas irsyad hukum di Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Mufti Kerajaan hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddin alias Maidin,
Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis merupakan salah satu usaha Jabatan Mufti Kerajaan bagi menghidupkan projek memasyarakatkan fatwa. Majlis juga diungkaikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis ceramah khas bertemakan Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati yang menyentuh mengenai amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengesanan dan kesedaran awal sangat penting dalam usaha memerangi semua jenis kanser. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, Pusat Kanser Brunei TBCC, Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC menganjurkan forum bertajuk Perbincangan untuk Memperkasa Wanita mengenai kanser dalam kalangan wanita, masa untuk bertindak. Acara merupakan sebahagian dari misi TBCC untuk menyediakan pengetahuan, memberi inspirasi perbincangan tentang pencegahan, menggalakkan wanita menjalani pemeriksaan rutin dan menyokong mereka yang berdepan cabaran diagnosis dan rawatan. Forum diadakan di Kompleks Sukan Jerudong. Hadirin Pengarah Datin Seri Peruka Haji Zaiti Sufina binti Pengarah Dato' Peruka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi PJSC. Terdahulu Datin Dr. Haji Nur Aslina binti Haji Ramli, Ketua Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser, dalam ucapan ala-luannya antara lain menekankan pengesanan dan kesedaran awal sangat penting dalam usaha memerangi bukan hanya kanser payudara tetapi semua jenis kanser. Forum dihadiri oleh 150 orang terdiri daripada para pegawai kerajaan, wakil-wakil dari pertubuhan bukan kerajaan, syarikat, korporat dan guru-guru dari beberapa buah institusi di daerah Brunei dan Muara. Forum merupakan salah satu aktiviti kempen di bawah inisiatif yang bertujuan untuk mendekati dan terlibat secara langsung dalam perbualan bersama masyarakat tentang kanser payudara dan kanser lain. Kementerian Kesihatan berusaha mendapatkan gambaran penuh trend penyakit tidak berjangkit serta faktor risiko berkaitan dan status kesihatan dan pemakanan penduduk termasuk golongan kanak-kanak dan para wanita menerusi kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan kali ketiga. Bengkel mengenainya diadakan pagi tadi di salah sebuah hotel di Pribi. Hadir Dayang Nur Samsiah binti Haji Muhammad Husin, Pemangku Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Kaji selidik tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD. Melalui kaji selidik tersebut, ia juga dapat membantu Kementerian Kesihatan untuk menilai status kemajuan dalam mencapai sasaran dan matlamat berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan di peringkat negara, serantau dan global. Dalam kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan pada 2020 mendedahkan majoriti makanan dan minuman yang diiklankan kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam adalah tidak sihat. Trend tersebut membimbangkan kerana hasil daripada program saringan kesihatan murid sekolah oleh Perkhidmatan Kesihatan Sekolah menunjukkan 25.9% murid tahun 1, 4 dan 6 mengalami berat badan berlebihan dan obes. Tinjauan juga mendapati media sosial merupakan platform paling popular digunakan untuk pengiklanan makanan dan minuman di negara ini. Justru Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan 22 pempengaruh media sosial tempatan untuk memberi taklimat dan bimbingan dalam pelbagai aspek kod pemasaran makanan dan minuman yang bertanggungjawab kepada kanak-kanak. Dengan sesi seumpamanya, pempengaruh media sosial tempatan akan lebih memahami peranan mereka ke arah mewujudkan persekitaran makanan yang lebih sihat.
Negara Brunei Darussalam memasuki tempoh peralihan monsun yang pada lazimnya negara akan mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan di kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga hujung bulan November. Namun dengan keadaan El Nino yang pada masa ini sedang berlaku, negara lazimnya akan mengalami pengurangan aktiviti turunan hujan dengan peningkatan suhu udara. Jabatan Kaji Cuaca dalam siaran medianya memaklumkan keadaan cuaca yang lebih panas dan kering berpotensi berlaku semasa kemuncak fenomena El Nino menjelang hujung tahun ini hingga awal tahun depan. Cuaca panas melampau atau dikenali sebagai kejadian gelombang haba juga cenderung berlaku. Beberapa kesalahan didapati semasa operasi sakan yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di beberapa kawasan di negara ini. Operasi sakan yang menyasarkan sebuah rumah di Mukim Sengkurang mendapati 2 orang bekerja bukan dengan majikan asal, manakala seorang lagi didapati tinggal melebihi masa yang dibenarkan. Dalam operasi sakat di Mukim Mentiri Gadong B dan Brakas B pula, 13 orang warga negara asing ditahan atas beberapa kesalahan termasuk gagal mengemukakan dokumen yang sah dan bekerja dengan majikan lain, manakala seorang lagi dikenal pasti lari dari majikan. Sementara itu, 2 lelaki warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan pas imigresen yang sah semasa operasi sakat di kawasan projek pembinaan rumah Kampung Tunggulian, Mukim Liang. Manakala seorang lagi lelaki warga negara asing dikeluarkan pas khas untuk disiasan dan diarahkan melaporkan diri ke bahagian tersebut untuk tindakan lanjut. 3 warga negara asing dikenakan hukuman penjara dan sebatan setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Mujahid warga negara Bangladesh didakwa kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigrasennya mansuh selama 754 hari. Dia menjalani hukuman penjara 6 bulan dan 3 kali sebatan. Sementara Chan Tin Nguyen, warga negara Vietnam, didapati bersalah masuk ke negara ini tanpa melalui pos imigresen yang diisytiharkan dan masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah. Dia menjalani hukuman penjara 13 bulan dan 3 kali sebatan. Dan An Kuyet Boy, warga negara Vietnam, juga melakukan kesalahan yang sama dan menerima hukuman yang serupa. Beberapa orang pelajar berpeluang untuk mengikuti program tajaan syarikat Total Energies ke Perancis. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan tajaan rakan kongsi bagi projek bertindak belia dan penyampaian penghargaan kepada pelajar-pelajar yang terpilih bagi kejohanan rugby Piala Dunia Perancis. Majlis berlangsung di Tarinda Disney, Bandar Seri Begawan. Hadir Tuan Yang Terutama Bernard Renaud Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini. 12 orang pelajar daripada Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei, Sekolah Sukan, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali dan Sekolah Antarabangsa Sejerudong terpilih menyertai program berkenaan dengan sokongan Kesatuan Rugby Brunei Darussalam. Program antara lain bertujuan untuk mendedahkan para pelajar dengan budaya luar negara. Para pelajar akan bertolak pada 5 Oktober ini. Enam ahli kontingen negara Brunei Darussalam pagi tadi bertolak meninggalkan negara bagi menyertai kejohanan Sukan Asia ke-19 Hangzhou, China. Kejohanan diadakan hingga 8 Oktober 2023. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, pemangku setiausaha tetap kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kontingen atlet karate termasuk jurulatih komite dan jurulatih kata.
Jawatan Kuasa Tangmir Balai Ibadat Kampung Sibut daerah Temburong dengan kerjasama jemaah dan belia-belia Kampung Sibut dan Sumbeling mengadakan kejohanan usrah atau perlawanan sepak takraw. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Kejohanan merupakan wadah bagi perpaduan dan kemuafakatan masyarakat dan menyuburkan lagi keakraban dan silaturahim dalam kalangan jawatan kuasa takmir dan jemaah dan para penduduk sekitar Balai Ibadat Kampung Sibut. Kempen Liga Veteran 11 orang sepasukan anjuran BTB 2023 membuka tirainya petang kemarin. Dalam perlawanan pembukaan bagi kumpulan A, SMFC mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan pasukan KPP KSK 6-1. Saingan diadakan di Kompleks Sukan Prakas. SMFC berjersey kuning mendominasi babak pertama permainan dengan mendahului jaringan 3-0 ke atas KPP KSK. Gawang SM berjaya dibolosi pada minit ke-66 namun kemenangan terus berpihak kepada SMFC. Kejohanan Liga Bola Keranjang Wanita bagi merebut Piala Propel menutup tirainya semalam. Perlawanan terakhir Liga menyaksikan pertemuan antara pasukan Ledox yang menentang BNS di gelanggang bola keranjang Batu Besuran, Gadong. Dalam perlawanan akhir tersebut, BNS berjersey kelabu menempaskan Ledox dengan keputusan 58 berbalas 52. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Dayang Tracy Wee, pemilik syarikat Profile Services and Trading. Juara disandang oleh Happy Claw Machine Corner. Tempat kedua Golden Girls, sementara pasukan BNS menduduki tempat ketiga.